kita buka majlis dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khairin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hudatan min asyatina yafqahu qawlina. Okey. Semua nampak soalan? Dah baca soalan belum? Itu soalan diberi matriks ni. Okey, ni matriks M. Tentukan sama ada matriks M mempunyai songsangan atau tidak. Macam mana kita tentukan dia ada songsangan ataupun tidak? Tahu tak? Siapa tahu? Tak ingat aku. Tak ingat. Okey, kalau kita buat songsang macam mana? Kita akan buat 1 per AD tolak BC tu, ingat kan? Betul tak? Itu Kita akan buat 1 per AD tolak BC. Okey, lepas tu yang belakang ni kita songsangkan lah macam biasa. Kan? Okey. Bila kita nak tahu dia ada matriks songsang ataupun tidak, bawah ni akan dapat kosong. Nilai ni akan dapat kosong. Okey? Sebab apa? Bila nilai ni dapat kosong, dia tak ada songsangan. Sebab bila nilai bawah ni kosong, kita akan jadi 1 bahagi kosong, betul? Kalau 1 bahagi kosong dapat apa? Dapat mat error, betul tak? Okay, 1 bahagi kosong akan dapat mat error. Tak percaya tekan calculator lah. So, untuk kita tentukan sama ada dia ada songsangan ataupun tidak, kita kena check yang AD tolak BC ni. Okay, kalau AD tolak BC ni sama dengan kosong, maksudnya tak ada songsangan. Boleh? Tak ada songsang. Okey. Kalau ada, okey, AD tolak BC ni kalau sama dengan kosong, maksudnya matrik ni tak ada songsangan. Boleh faham? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So kalau kita buat AD tolak BC, kita masukkanlah nilai AD. A darab D 6 darab 4. Okey. 6 darab 4. Tolak BC negatif 8 darab 3. Negatif 8 darab dengan negatif 3. Kita check. 46 24. Tolak 83 pun akan dapat 24. So akan dapat jawab apa? Kosong kan? Betul? Okey, kita tekan calculator akan dapat ni, kosong. So maksudnya matriks M, okey, matriks M tidak mempunyai songsangan. Okey, tidak mempunyai songsangan. Faham tak ni? Okey semua? Semua okey dalam ni? Benda kita tahu semua ni, ada soalan keluar ni. Alright. So next. Sebuah gerai burger menjual burger telur dan burger keju. Boleh nampak? Burger telur, burger keju. Okey. Setiap satunya boleh didapati dalam saiz kecil dan besar. Okey, ni ada saiz kecil, ada saiz besar. Saiz kecil, saiz besar. Untuk kedua-dua jenis burger, setiap saiz kecil dijual dengan harga X ringgit. Okey, so ni X lah, X ringgit. Betul? Dan setiap burger yang dijual saiz besar adalah Y ringgit. Alright. Bilangan burger yang dijual dalam 1 jam ditunjukkan dalam jadual 2. Okey, jadi dalam masa sejam dia akan jual sebanyak ni. Okey. Burger kecil telur
8, burger kecil keju 6. Jadi burger besar telur 5, burger besar keju 4. Gerai tersebut dapat mengumpul sebanyak RM44 daripada jualan burger telur dan RM34 daripada jual burger keju. So maksudnya jual burger telur, yang ni yang burger telur kan, 8 dengan 5 ni akan sama dengan 44 total dia. Ini total. Okey. Kemudian yang burger keju adalah 34. By using metric calculate, dengan cara metrik yang menggunakan kaedah metrik, hitung harga saiz kecil dan saiz besar. Okey, dia bagi tahu kat sini ni X ni Y kan. So 8X, betul tak? Ni adalah bilangan. Untuk kita dapatkan jumlah sale ataupun jumlah jualan, ya. Okey, untuk kita apa tadi? Untuk kita dapatkan jumlah jualan, macam mana kalau kita nak buat jumlah, contoh macam ini. Macam mana kalau kita beli buku, sekejap. Beli buku dengan beli buku dengan beli pen. Okey, ada buku, ada pen. Okey. Buku ni kita beli 5 buah buku, pen ni kita beli 6 batang pen. Jadi 5 buah buku ni satu harga dia adalah RM2 dan pen ni 1 pen ni, okey, 1 pen adalah RM1. So agak berapa total yang perlu dibayar? Macam nak kira? Macam mana nak kira? Siapa tahu? Tahu tak? Macam mana nak kira beli buku dengan beli pen? Buku beli 5, satu RM2. Pen ada 6, satu RM1. So total berapa ringgit? Ada yang siapa tahu? Tak ada kan? Okey, kita beli 5 buah buku. Okey, satu RM2. So mesti 5 kali 2 kan? So kalau satu RM2, kalau 5 RM10 dah, betul tak? Yang pen pula ada 6 batang pen, satu RM1. 6 kali RM1 dapat RM6. So 10 tambah 6. Betul tak? Macam itu kiraan dia kan. So total berapa? RM16. RM16 adalah perlu kita bayar. Macam itu. Sama macam ini. Ada customer tu dia beli 8 burger telur dengan harga X-ringgit. Dan 5 biji burger telur juga yang besar dengan harga Y-ringgit. Ini adalah bilangan, ini adalah harga. Sama dengan ini tadi. Ini bilangan, ini harga. Bilangan, harga. So nak dapatkan jumlah harga adalah kita tambahkan hasil darab bilangan dengan harga tadi. Okey, boleh. Sama dengan ni. 8 darab X tambah 5 darab Y. So akan dapat 8X tambah 5Y sama dengan RM44. Tapi tak tahu harga dia berapa. Sekarang kita nak cari harga lah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Faham ke tak faham? Ini cara nak keluarkan maklumat. Faham Ego? Boleh faham. Yang lain okey tak? Cuba komen sikit. Saya takut ada yang tak faham nanti. Macam kita andaikan kita sendiri yang beli burger lah, okey. So, lepas tu ada orang customer lagi ni dia beli 6 keju.
Dan keju harga dia RM X juga. Sebab harga dia sama kan, yang kecil. Lepas tu 4 yang besar, 4 darab Y. Total harga adalah RM34. Ni umpama macam apa ni? Samaan serentak kan? Boleh jawab samaan serentak. Tapi kita nak buat matrik sebab dia suruh buat guna cara matrix. Okay, first kali soalan adalah kita kena keluarkan ni. Sepatutnya dia bagi 5 markah. Sebab nak keluarkan pun dah kena fikir kan. Tak apalah. Okay, so macam ni, dah nampak macam ni. So kita kena keluarkan matrik dia. 8, 5, 6, 4. So jadi 8, 5, 6, 4. Okay. Kemudian XY. X depan, Y belakang. So X atas, Y bawah. So jawapan dia 44. Bukan jawapan, total dan jumlah harga dia. Okay. So kita je perlu, dia suruh kita cari X dengan Y. So apa step kita buat apa ni? Kita kena bawa ini pergi ke sebelah sana. Sebab kita nak cari X dengan Y je. Okay. So yang ni kena bawa ke sebelah. Bawa ke sebelah sini. Bila langkah sama dengan ni, dia akan jadi songsang. Boleh? Dia akan jadi songsang. So gunalah rumus untuk cari songsang. Okey, sama dengan 1 per AD tolak BC. Kan rumus dia kan? Rumus dia 1 per AD tolak BC. AD, okay, ni A, ni B, BC, ni D. So AD tolak BC. AD apa? 8 dengan 4. 8 darab 4 AD. Tolak BC 5 dengan 6. Okay. Kemudian kita songsangkan yang ni. Buat X. Okay, 8 dengan 4 tukar tempat. 4, 8. B dengan C ni kena letak negatif. Tengok ni lah, yang negatif kan. Ni BC kan, AD tolak BC kan. BC yang negatif kan. So ni pun kena letak negatif. Negatif 5, negatif 6. Okay, yang ni saling balik. 44, 34. Okay. Okay, kemudian ini kita selesaikan. Dapat berapa? 84, 32, 56, 30. So akan dapat 1, 32 tolak 30 akan dapat 2 lah. Okay. So yang dalam ni macam biasa kita darabkan. Ini darab ni tambah ni darab ni. Kan? Ingat ni lah. Ini dan ini. So buat yang ni first. 4 darab 44. Okay. Tambah negatif 5 darab 34. Okay. Kemudian yang bawah pula. Sebab ni dah habis, dah tak ada sini lah. So kita tak ada ke sini. So kita ke bawah sebab ni. So step ke bawah pula yang ni. So negatif 6 dengan 44. Dia masa ini ke sini dan ini ke sini. Okay, yang depan dan daripada atas ke bawah. Okay, daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. So negatif 6, 44 tambah 8 dengan 34. Okey, so darabkan dan tambahkan. Sambung sini. Okey, 1 per 2 tu saling balik. XY boleh dekat sini. Okey, yang belakang ni 4 darab 4, 88. 88 tolak berapa tu? Negatif 5 darab 34. 4, 20, 15, 16, 17, 170. Okay, betul tak? Cuba tengok kereta, betul tak? 4, 20, 17, betul lah. So negatif 6 darab 44 pula. Negatif 6 darab 44 dapat apa? 4, 2, 24, 26.
Negatif 264. Okey, tambah 8 darab 34. 4, 32, 24, 27. 272. Betul tak cikgu kira? 4, 32. Betul lah. Rasanya betul. Cikgu kira songak-songak. Dapat tak ni? Yang ni betul tak ni? Okey, 88 tolak 170. Cikgu, Aha. boleh tak kalau dari 1/2 lepas tu 4 darab 44 tu, yang sampai habis sampai 34 tu kan, saya darab je. Saya darab semua terus macam dapat. Lepas tu last kali jawapan dapat 68. Boleh. Oh, boleh juga? Okey. Boleh. Kasih cikgu. Okey. Okey, ni tadi 4 darab 44 dapat apa? Cikgu salah kira. 176 hari ni. 176. So 176 tolak 170, betul kan? Ni 176 tolak 170. So dapat 6. Yang 68 tu dapat yang mana? Yang ni Tadi siapa yang saya cakap? Uday Ya. Saya kira terus semua. Kira semua. Yang mana? Yang atas ni. Yang darab yang negatif 6, darab 44 tambah sampai 8 darab 34 tu. Terus tambah semua. Dapat berapa? Dapat 8. 8. Betul tu. Okey. So 1/2 darab 6, 8. 1/2 darab 6 akan dapat 3. 1/2 darab 8, ni kendak dulu 1/2 darab 8 akan dapat 4. 4. So X3 Y4 lah. Kan ni kan X kan. X3 Y4. Okey, boleh? Faham ke ni? Sorry, comot sikit. Siapa tadi yang masuk? Dina baru masuk Dina. Dia tengah belajar ni Dina. Tengah belajar matrik sekejap. Keluarkan maklumat. Boleh tak keluarkan maklumat ni tadi? Yang penting dapat keluar sampai sini. Ini kena betul lah cara keluar ni. Kalau part cara keluar ni dah salah, yang bawah pun ikutlah salah. Okey? So berhati-hati di jalan raya. Boleh? Boleh tak semua? Bab keluarkan maklumat ni semua Boleh. Bab keluarkan maklumat ni semua dah mahir belum? Ke nak belajar lagi macam nak keluarkan maklumat? Kurang lagi. Kurang lagi saya. Apa dia? Siapa tu? Sekejap. Saya kurang lagi sikit. Maklumat ni keluarkan maklumat Mungkin kadang-kadang soalan saya nampak lain kot. Tak apa, kita belajar keluarkan maklumat hari ni. Cikgu pun banyak soalan ni. Okey, sekejap. Mungkin kalau tak nak buat cek yang paling cepat, guna cara okey, macam mana kita nak cek jawapan betul ke salah? Tahu tak? Semua dah tahu? Calculator. Calculator guna apa? EQN kan? EQN yang bahagian unknown tu. Kan? Semua okey Siapa tak tahu lagi? Siapa yang masih tak tahu nak cek jawapan? Nak cek jawapan, kita tekan mode sampai jumpa EQN. Okey. Lepas kita dapat tekan EQN tu, kita akan dapat nampak unknown kan? Kita tekan unknown tu yang unknown 2. Okey? Unknown 2. Unknown dia 2. Okey, unknown 2. Lepas tu kita akan keluarkan, dia akan keluar A1. Okey? A1 berapa? Contoh macam soalan ni. Okey, soalan ni fokus ke soalan ni. A1 dia 8. Okey? A1 8.
B1 5, C1 44, C1 44. Okey. Kemudian dia akan keluar A2 pula. Dia tekan A2, ambil yang bawah tu pula. A2 6, B2 4, C2 34. Cuba masukkan, dapat jawapan berapa? Cuba masukkan ni dekat unknown, dapat jawapan berapa? Dapat tak X3Y4? 3, 4. Dapat kan? X3Y4 kan? So jawapan ni betul lah. Alright. Okay. Kita cari soalan yang keluarkan maklumat lagi. Boleh? Okay. Okey, semua nampak soalan? Tak nampak boleh zoom. Okey. Semua nampak Okey. So, syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L. Oh, okey. Dah. Okey. So syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L iaitu sekilo dan 5 kotak bersaiz M iaitu 500 gram. So maksudnya dia ada dua lah. Satu saiz L iaitu 1 kilogram dan saiz M setengah kilogram 500 gram maksudnya setengah kilogram. So kita buat 0.5 0.5 kilogram. Dia kena sama ni. Kalau boleh sama unit. Supaya tak keliru nanti. Ke Brunei menggunakan pos antarabangsa dengan bayaran RM330. Okey. Oh, ni maksudnya ada 4 syarikat A. Dia ada 2 syarikat. Okey, so kita buat syarikat, kita kena ni kita kena susun. Syarikat A dan syarikat B. Okey. Lepas tu ada kotak saiz L dan saiz M. Okey. Dan kotak saiz L ni syarikat A dia ada apa? 4. Okey, ada 4. Saiz M dia ada 5. Total 330. Okey. Kemudian syarikat B pula hantar 7 kotak saiz L dengan berat yang sama. Dan 10 kotak bersaiz M. 10 kotak bersaiz M berat yang sama juga iaitu 0.5 kg dengan bayaran RM615. Total RM615. Okey, ini total harga. Total price. Okey. Dengan menganggap RMX ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz L. Okey, ni X. Ni Y. Dia bagi tahu X tu kan? Dia bagi tahu X ni. Untuk X, untuk L, Y untuk M. Cari nilai XY dengan menggunakan kaedah matriks. Okey. So nak tak nak kita kena keluarkan dulu maklumat, betul? So macam biasa, untuk nak cari jumlah harga, apa yang kita perlu darab? Yang kita perlu darab adalah bilangan darab dengan harga, betul tak? Macam tadilah, macam buku tadi, harga buku dengan harga pen, nak dapatkan jumlah dia.
So jumlah buku darab dengan harga tambah dengan jumlah pen darab dengan harga, dapatlah jumlah berapa kena bayar. Kan? Sama macam ni, fikir macam total price lah, berapa kena bayar kan. So 4 darab X, sebab 4 ni adalah bilangan, X ni adalah harga dia, harga untuk kotak L ni, harga dia adalah X ringgit. Okay. So 4X, tulis ni 4X tambah 5 bilangan kotak M dengan berharga Y. Okay. Sama dengan 330. Boleh faham tak? Cikgu explain ni. Boleh tak? Faham So 7 darab dengan X. X ni adalah harga dia, 7 bilangan 7 kotak darab dengan X. Lepas tu 10 kotak darab dengan Y. Harga dia 615. Ini yang kita kena keluarkan dulu. Okay, ni berbaloi lah 5 markah. Macam tadi tu sepatutnya bagi 5 markah, dia bagi 4 markah je. Okey, dan kemudian kita akan keluarkan, jadikan siapa semua okey tak ni? Persamaan serentak semua okey tak? Kan ada soalan jawab, ada soalan yang kena jawab guna persamaan serentak kan? Persamaan serentak semua okey tak? Ke nak cikgu ajar persamaan serentak? Sebab matrik cikgu dah ajar itu kan. So nanti apply lah matrik macam biasa. Persamaan serentak semua okey tak? Takut kena jawab soalan persamaan serentak tak ada jawab. Tak okey. Tak okey. Okey, persamaan serentak kita akan jawab dengan cara penghapusan. Okey. Penghapusan. So, untuk penghapusan kita kena samakan salah satu antara X ataupun Y. Mana yang lagi senang kita nak samakan nilai dia. Tahu nilai mana? Nilai depan ni. Ni ada 5, 10, 4, 7. Mana yang kita nak senang nak samakan? X ke Y? X ke Y sama nak samakan. Nak samakan nilai. 4 ada darab apa dapat 7 tak? Ataupun 5 ada berapa dapat 10 tak? Mana yang lagi senang? Y. Y yang senang kan? So tinggal ni darab 2 kan, betul tak? Betul. 5 kena darab 2 dapat 10. So semua yang atas ni darab 2. Semua yang atas ni darab 2. Okey, darab 2. 2 darab ni, okey, dia cara darab dia darab semua tau. Dia macam umpama 2 ni kat depan. Sorry. Nak siapa letak belakang boleh, nak letak depan pun boleh. Kalau letak depan, kita akan nampak lah darab ni, darab ni, darab ni. Ni semua tahu kan cara darab ni kan? Dia darab semua. So 2 darab 4 akan dapat 8. Tadi darab 2 sebab apa tadi? Sebab nak samakan ni. 5 darab 2 dapat 10. Oh, okey, faham. Terima kasih. Okey. So 2 darab 4 8x. 5 darab 2 10y. 330 darab 2 dapat 660. Okey, dah sama kan 10 10. Ni dah sama kan? Ni tak sama tak apa. Yang ni penting. Sama kan? Ini sama dengan ni tambah. So kita nampak ini kita dah tak boleh, tak payah tengok pun tak apa. Kita buat 2 ni je sebab kita nak settlekan 2 ni. So nampak dah sama kan? Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita buat bentuk lazim. Tahu bentuk lazim? Yang macam sekolah rendah kita buat tu. Kita akan buat macam ini. Bawah dia ni. Okey, lepas tu kita buat kurungan sini. Kurungan sini. Tolak. Tulis tolak. Okey. So 7 tolak 8 dapat berapa? Okey. 7 tolak 8 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Okey, negatif 1x ataupun negatif x pun boleh. 10 tolak 10 kosong, betul? Kosong. So tak payah tulis pun tak apa. Jangan pergi tulis y pula. Y ni macam 1y. Okey, kalau kosong, kosong lah. Kosong darab y, kosong kan? Tak ada apa-apa. So tak payah tulis apa-apa. Nanti pening. Ini tajuk matrix. Tapi matrix kita belajar itu, kita nak tengah belajar
cara keluarkan maklumat dan kita jawab secara guna persamaan serentak. Okey Mina? Okey, 10 tolak 10 kosong. 615 tolak 660. Ni tajuk matrik. Ni dia ayat. Negatif 45. Negatif 45. Negatif 45. Ini tajuk matrik tapi kita jawab guna cara persamaan serentak. Boleh, Mina? Ini tajuk matrik tapi kita jawab guna persamaan serentak sebab ada yang tak tahu persamaan serentak lagi. Okey? Boleh? So ni negatif X sama dengan negatif 45. Kan? So negatif boleh hilang. Boleh potong terus. Ataupun kita nak bawa negatif 1 ke sebelah pun boleh. Ni negatif 1 darab X kan? Pindah sebelah jadi bahagi. So dapatlah X sama dengan negatif 45 bahagi dengan negatif 1. Kenapa negatif ni tak bertukar jadi positif? Sebab apa? Kenapa negatif kat sini kita pindah ke sebelah tak tukar? Ada ulangan. Cikgu record ni. Kenapa negatif 1 ni kita pindah sebelah, negatif tak berubah, still negatif, tak tukar positif? Siapa ingat? Cikgu ada beritahu dia tu. Sebab kita pindah secara bahagi. Kita bukan pindah secara tolak kepada tambah, tapi kita pindah secara negatif jadi bahagi. Negatif 45 bahagi kan? Sebab ni operasi negatif 1 dengan X ada darab, pindah sebelah jadi bahagi. So bila operasi bahagi, kita pindah sebelah, negatif tak berubah. So negatif 45 bagi ni 1 dapatlah 45. Okay. So dapatlah X 45. Boleh faham? So lepas dapat X 45, kita kena cari Y, betul? Betul tak? Untuk dapat persamaan serentak. Boleh faham tak ni? Kenapa negatif 45 tolak negatif 45? Tak faham? Tak tolak ke sini? Kenapa negatif 45? Kenapa apa tu? Negatif 45 tolak negatif 45. Oh, dia terkeliru tu. Tu negatif 45 bahagi 1. Ni negatif 45 bagi 1 ni. Yang ni. Yang mana tu hari ni? Yang tak faham yang mana? Kenapa negatif 45 tolak negatif 45? Yang tolak tadi yang tolak ni atas ni je. Yang bentuk lazim ni kita tolak. Yang bawah ni kita selesaikan terus. Okey? So dapat X 45. So X 45 kita kena cari Y pula. Kan? So X 45 ni kita boleh masuk kat mana-mana. Nak masuk kat sini boleh, nak masuk kat sini pun boleh. Okey? Boleh pilih mana-mana, dia akan dapat jawapan yang sama. Okey? So kita masuk kat sini lah, kita masuk yang pertama ni. So 4X. 4 kita ambil ini kan? 4 X dia adalah dah tukar dah. Ni X 45 kan? Kita tukar jadi 45 dalam kurungan 45. Okey, tambah 5Y sama dengan 330. Okey, so faham kenapa jadi 45 ni? Sebab X ni adalah dah 45 kan? So kita masukkan nilai dia dekat X ni. Boleh faham? So 4 darab 45 dapat berapa? 180 kan? 180 tambah 5Y sama dengan 330. So 180 pindah sebelah, jadi tolak. Kenapa kita kena pindahkan 180 dulu? Sebab 180 ni dia terpisah daripada 5Y kan? 180 tambah 5Y, so dia terpisah daripada 5Y ni. So 180 kena pindah dulu. So 330 tolak 180. So dapat apa? 150, betul? Dapat 150 macam ni. 5Y sama dengan 150.
So 5 dengan Y adalah operasi darab. So kita kena pindahkan 5 untuk cari Y. So 5 pindah sebelah akan jadi bahagi. Sebab apa? Sebab 5 dengan Y ni adalah darab. So Y sama dengan 150 bahagi dengan 5. So dapatlah jawapan 30. Okey. So soalan ni tadi apa? Cari nilai X dan nilai Y dengan keadaan macam okey. So X 45, Y 30. Boleh? Ini guna cara apa ni? Ini adalah guna cara persamaan serentak. Bagi siapa yang masih tak tahu cara buat persamaan serentak. Boleh faham tak persamaan serentak ni? Apa step dia tadi? First, kita tengok balik step dia tadi. First adalah kita kena cari mana satu yang kita nak kena samakan, X ataupun Y. Okay, itu first step. Okay, step tak gerak kan? Okay, first step adalah samakan nilai X atau Y. Boleh pilih X atau Y ni. Kalau soalan ni kita pilih Y kan, sebab senang. 5 nak jadi 10 senang. Kalau 4 nak jadi 7 payah, sebab dia nak kena darab dua-dua. Okay, nanti kita cari pula soalan yang kita kena tak boleh selesaikan sekali, dia kena buat darab dua-dua. Okay, nanti kita buat depan ni. So samakan nilai X atau Y. Kemudian cara step kedua, samakan, iaitu darabkan lah. Kan samakan ni adalah cara dia adalah darabkan. Action dia adalah darabkan. Action dia kita perlu darab. Okey. Kemudian itu persamaan kuadratik. Persamaan serentak ni nak cari jawapan guna EQN. Betul? Okey. Yang persamaan serentak ni nak cari jawapan guna EQN yang unknown. Tapi yang ada satu lagi tu kuadratik guna EQN juga. Itu guna degree 2. Ada dua cara. Ada dua chapter. Satu persamaan yang ni sekarang kita buat persamaan serentak. Yang persamaan kuadratik tak buat lagi kot. Dah buat ke? Cikgu pernah ajar tapi mungkin ada yang tak ingat. So step kedua apa? Step kedua kita kena tolakkan yang tadi. Persamaan yang ni dah darabkan jadi ni. So persamaan ni tolak persamaan ni. Persamaan yang telah kita tolakkan. Sebab apa? Apakah matlamat kita? Matlamat kita adalah kita nak hapuskan salah satu antara X ataupun Y. Okey. Matlamat utama kita adalah kita nak salahkan. Kita nak hapuskan salah satu antara X ataupun Y. So sekarang ni kita dah pilih Y. Sebab tu bila kita tolak 10, automatik tolak 10 dapat kosong terus. Sebab tu kita kena samakan tadi nilai dia. Sebab kita nak hapuskan. Okey, boleh faham? Step kedua kita tolakkan lah. Tolakkan. Asal bisa jadi serabut kan? Okey, tolakkan dan selesaikan. Okey, selesaikan ni maksudnya. Selesaikan sampai dapat X. Step ketiga, masukkan nilai kepada mana-mana persamaan. Kepada mana-mana persamaan. Okey, ini ada ni.
Dah dapat nilai kan, masukkan kepada persamaan yang pertama. Okey, nak masukkan persamaan ni pun boleh, still dapat jawapan yang sama. Okey, kalau tak jadi lagi tengok ulangan, masukkan ke dalam kalkulator, tengok jawapan dia akan dapat Y sama dengan 30. Itu je jawapan dia. Okey, kita cari soalan next, boleh? Next soalan untuk kita keluarkan maklumat. Sekarang ni masalah ni adalah nak keluarkan maklumat, betul tak? Masalah kebanyakan pelajar adalah tak tahu macam mana nak keluarkan maklumat. Boleh kita pergi soalan seterusnya? Boleh. Okey. Oh, 6 markah. Lagi best 6 markah kan. Okay, sebuah gerai menjual dua jenis kuih muih, popiah dan karipap. Pada satu hari jumlah kuih muih yang terjual ditunjukkan dalam jadual 4. Okay, dia tunjukkan tu. Ini lagi ya. Dia dah bagi dah ni. Dia dah bagi siap-siap jadual. Paket besar 30, paket biasa 3 ni. Paket biasa ni, paket besar ni, jumlah harga dia bagi dah siap-siap. Tulis dua persamaan linear sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Ni tak sebagai X lah ni. Ni X, ni Y. So 30 darab X tambah 20 darab Y sama dengan 140. Kan? 30X tambah 20Y. Sekejap di atas sikit. 30X tambah 20Y sama dengan 140. Lepas tu kali 4 pula. 50X tambah 40Y sama dengan 260. Dapatlah soalan pertama, soalan A. Seterusnya dengan menggunakan kaedah metrik, itu harga bagi satu bekas biasa dan satu bekas minuman yang telah dijual. Hitung harga. Okey, maksudnya dia suruh cari X, dia cari Y lah. Nak guna persamaan, so nak jawab guna persamaan serentak ke matriks? Boleh ulang, okey, boleh ulang. Boleh ya. Okey, sekarang ni dia bagi tahu. Okey, dia jual dua jenis kuih muih, paket biasa dan paket besar. Okey, paket biasa mungkin harga dia sama, tapi dia masalah dia kat sini dia tak bagi tahu harga paket biasa dia sama dua-dua ni. Okey, sebenarnya harga paket biasa dua-dua ni sama X. Okey, harga paket besar pun sama Y. Okey, so tulis dua persamaan. Okey, kalau kita nak cari jumlah jualan, macam ni kita nak buat, Mina? Jumlah jualan, mungkin yang lain dah tahu. Sebab tadi cikgu dah explain macam mana kita beli buku dengan pen. Okay, kita ada buku. Okay, ada buku. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia kan. Ada buku, kita beli 5 buah buku dengan harga RM2. Lepas tu kita ada pen ataupun marker lah, marker dia beli 4 dengan harga RM1. Macam mana kita nak cari jumlah harga?
Ataupun jumlah jualan lah, jumlah jualan berapa. Contoh kalau kita jadi sebagai penjual, so macam mana kita cari jumlah jualan? Kalau Mina buat macam mana? Kita ada 5 buku, satu RM2. So dapat berapa total untuk buku tu? Kalau ada 5, satu RM2, dapat berapa jumlah kena bayarnya ni? RM140. Bukan. Oh, sekarang yang ni ke? Bukan. Kita explain yang lain ni. Kita explain yang lain. Ini nak bagi faham. Jangan fokus kat sini dulu. Fokus kat sini dulu. Fokus kat sini dulu. Mina, cikgu tengah explain macam mana nak bagi faham soalan macam ini. Okey, ada buku kita beli 5 buah buku dengan harga satu RM2. Okey, satu RM2. So jumlah dia adalah RM10 lah kan, betul? Okey, betul hari ni. RM10. Pen pula kita beli 4 dengan harga satu RM1. Satu tu RM1. So kalau beli 4, RM4. So jumlah jualan macam mana? 10 tambah 4 kan? Itulah jumlah jualan yang dia dapat, RM14. Sama juga macam ni. Sama juga macam ni. Ini adalah bilangan. Ini kalau macam kita buat bilangan kali dengan harga. Betul tak? Bilangan kali harga dapatlah jumlah total berapa. Lepas tu ni pun sama. Bilangan kali dengan harga dapat jumlah berapa. So jumlah jualan adalah kita tambahkan dengan total tadi. Okey? Yang total tadi kita tambahkan, dapatlah jumlah jualan, jumlah harga. Okey, faham So macam ni tadi, 30 adalah bilangan, X adalah harga. So jadilah 30X. 30 darab X. Sama macam ni, 5 darab 2. Okey. Tambah dengan apa? Yang paket besar pula, 20 darab Y. 20 darab Y. Kalau macam ni tadi, tambah dengan 4 darab 1. Kan? Bilangan darab harga. Ini sama, bilangan harga. Jumlah dia 140. Yang ni tadi, untuk yang first. Boleh? Faham? Betul, harga. Sebab apa harga? Sebab apa yang XY itu harga? Macam kita nak tahu itu harga? Sebab dia dah bagi tahu kat sini. Ni bilangan ni. Kan? Dia bagi tahu tak bilangan? Ni nampak ni. Menjual kedepan pada satu hari jumlah kuih, nampak ni. Jumlah kuih yang telah dijual. Ini jumlah kuih ni. So jumlah kuih spring iaitu Popia 30. Untuk paket biasa 30 telah terjual. So dah dengan X harga dia. Tambah dengan yang paket besar untuk Popia darab dengan Y, dapatlah RM140. Boleh? Dia dah kumpulkan harga Popia total dapat berapa, harga karipap total dapat berapa. So yang karipap dia beli 50 biji 50 biji karipap dengan harga X ringgit. So maksudnya harga dia sama lah kalau paket biasa. Okay. Lepas tu 40 paket yang besar. So bila kita tambahkan, so kita dapat jumlah lah. Jumlah jualan untuk karipap adalah 260. Dapatlah dua persamaan ni. Faham tak?
Okey. Okey, kemudian dah faham ni? Faham kan semua? Boleh? Lepas ni jumpa soalan boleh jawab kan? Apa konsep dia tadi? Bilangan darab dengan harga. Tambah bilangan darab harga. Dapat jumlah jualan. Okey, kemudian apa ni lagi? Tulis dua persamaan dah buat. Seterusnya dengan menggunakan kaedah matrik. Okey. So nak jawab guna matriks ke nak jawab guna persamaan serentak? Tak payah tambah. Biar je macam ni. Nak buat guna matriks? Tak nak buat guna Serentak. Matriks serentak kita buat dua-dua lah, kita buat dua-dua. Okay, kita buat dua-dua. So first kali kita buat guna persamaan serentak dulu, kemudian kita buat matriks. Boleh? So persamaan serentak, cara pertama adalah kita kena samakan antara X ataupun Y kan, betul tak? So mana yang senang nak samakan? X ke Y? Y. Y senang kan? Sebab apa? Sebab apa Y senang? Sebab dia darab terus kan? 20 darab 2 dapat 40, betul? So kita kena darab berapa? Darab 2. Tadi kena darab 2. Boleh? So darab 2. Ini andai kata kalau keluar soalan ni soalan persamaan serentak macam ni kita nak jawab. Ini cara dia. Kenapa darab 2? Sebab 20 ni kita nak samakan. Nak samakan Y. Kita nak samakan Y, 20 akan darab 2 pun, so dia akan jadi 40. Betul tak? Kan dia cakap adik kita nak samakan Y. Kenapa kita nak kena samakan dia? Itu sebab, itu punca soalan tu terkeluar. Kenapa kita nak samakan? Kita nak samakan sebab kita nak hapuskan Y ni supaya tinggal X sahaja. So bila tinggal X, kita dapatlah nilai X. Boleh tak? Faham tak? Kita nak samakan sebab kita nak hapuskan Y ni. Kenapa darab 2 tu, faham tak? 20 darab 2 akan dapat 40. So bila sama 40, kita boleh tolak dan hapus. Faham So 20 darab 30 akan dapat 60 X. 20 darab 2 darab 20 akan dapat 40 Y. X tu tak apa, dia kena samakan salah satu, X ataupun Y, kita boleh pilih. Nanti jawapan sama je. Kalau rasa nak samakan X pun boleh. Contohlah kita nak samakan X. Okey, kita nak samakan X, contoh. Tadi kita dah buat macam nak samakan yang sama kan, yang senang kan. Ini kita buat samakan yang nak darab dua-dua ni tak boleh direct. So kena darab dua-dua. Contoh 30 dengan 50. Apa nilai yang bila digandakan dia akan sama, jadi sama. Okey. Contoh adalah 300. 30 darab 10 dapat 300. 50 darab 6 akan dapat 300. Kan? Itu boleh juga. Ataupun yang paling senang adalah 150. 30 darab 5 dapat 150. 50 darab 3 dapat 150. Okey? Boleh tak boleh? Yang penting dia nak samakan. Contohlah kita nak samakan X. Okey, kita nak samakan X So kita nak samakan X, kita kena cari nilai yang boleh sama.
Okey. Kita kena cari nilai yang kita boleh sama. Contoh ni 3, ni 5 kan. So atas ni darab 5, bawah ni darab 3. So nanti automatik dia akan jadi sama. Contoh 5 darab 30 akan dapat 150x. Okey. 5 darab 20 akan dapat 100y. 5 darab 140 akan dapat berapa? 700 lah. Lepas tu 3 pula darab ni. 3 darab 50 dapat 150x. 3 darab 40 dapat 120y. 3 darab 260 akan dapat apa? 18, 2, 3, 6, 7. Betul? 780. Sama tak X? Kan boleh sama kan? Macam nak samakan dia tadi? Kita ambil nombor dia. Sini ada 30, sini ada 50. So kita ambil sini 5, sini 3. Okey, dia macam darab silang lah, lebih kurang. Faham tak ni? Samaan serentak ni. Samaan serentak pun ada keluar kan SPM. Soalan wajib 4 markah lah. Tapi kalau soalan samaan serentak 4 markah. So dah sama, kita tolakkan dia. Buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim, tarik, buat kurungan, tolak. 150 tolak 150, kosong, tak payah tulis. 100 tolak 120, dapat negatif 20y. 700 tolak 780, dapat apa? Negatif 80. So negatif 20 dengan y adalah operasi darab, kan? Bersebelahan adalah operasi darab. Bila pindah sebelah akan jadi bahagi. Negatif 80 bahagi dengan negatif 20. Negatif hilang, 80 bahagi 20, tekan kalkulator akan dapat 4. Y sama dengan 4. Lepas dapat Y sama dengan 4, Y ni, 4 ni kita boleh masuk kat mana-mana. Masuk sini boleh, masuk sini boleh. Okey. Macam soalan yang tadi, kita masukkan yang atas, kita masukkan yang bawah pula. Cuba, okey. So 50x. Kita buat kat sini lah. 50x tambah, boleh masuk kat mana-mana pun Ini cikgu pilih yang soalan yang persamaan yang kedua. 40y, y tadi 4 kan? Kurungan 4 sama dengan 260. So 40 darab 4 akan dapat 160. Dapat 260. 50x. So kita nak kena pindahkan apa? Kita pindahkan 160 ke sebelah. Sebab kita nak cari x kan. So 60 kita pindah sebelah, jadilah tolak. So dapat 260 tolak 160. Ini tinggal 50x sebelah kiri. Okey, tolakkan akan dapat 100. Kenapa tolak? Sebab ni positif. 160 kan positif, pindah sebelah jadi tolak. Okey. Kenapa tolak tu? Soalan yang mana tu? Soalan yang 150 tadi ke soalan yang ni? Faham
So dapat 50x sama dengan 100. 50 darab x kan, pindah sebelah akan jadi bahagi. Faham tak konsep pindah sebelah ni sebenarnya? Apa-apa nombor yang berpindah ke sebelah, sifat dia akan bertukar. Kalau tambah jadi tolak, kalau darab jadi bahagi. Okey, tengok bergantung kepada operasi. Kalau macam ni tadi, negatif 20 memang ada depan dia tolak. Tapi dia punya operasi dengan y ni adalah darab. So bila pindah sebelah akan jadi bahagi. Okey, sama juga dengan ni. 50 x sama dengan 100. Kan? Ni operasi darab. Pindah sebelah, dia tak tukar jadi negatif pun. Dia tukar jadi bahagi. Sebab apa? Sebab operasi yang tadi ni adalah operasi darab. So 100 bahagi 50 akan dapat 2 x sama dengan 2. So harga dia apa? Harga dia kan. Untuk paket biasa RM2 sebab x. Okey. X sama dengan RM2. Dan y sama dengan RM4. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Kita tengok balik lah Okey. Dah lewat ni. Syukur lah. Nak soalan lagi? Nak buat soalan lagi? Ke nak tengok ni je? Nak tengok ulangan nanti? Okey tak? Boleh tak semua? Samaan ni. Oh, kita nak buat satu lagi ni kan, matrix kan tadi kan. Okey, lupa pula. So, ya kalau matrix pula. Matrix kita daripada sini kita keluarkan je terus 30, 20, 50, 40. Okey. 30 20 50 40. Macam ni. Okey. Keluarkan. Lepas tu dah ada x, y kan. X depan, y belakang. So, x, y. Sama dengan jawapan dia adalah 140, 260. Okey, kemudian ini kita akan pindah ke sebelah. So bila kita pindah ke sebelah, sebab nak cari xy kan, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi songsam. So kita kat sini xy, nak songsangkan dia sama dengan 1/AD tolak BC. Okey, sebelum tu buat dulu ABCD. So 1/AD tolak BC. AD 30 darab 40 akan dapat 1200 kan, ataupun tulis di sini
30 darab 40 tolak AD tolak BC 20 darab 50. Okey, so yang belakang dia songsang, maka jadi kita buat X macam ni. 30 dengan 40 tukar tempat. X BC pula, BC 20 dengan 50 kita tak negatif. Negatif 20, negatif 50. Tak perlu tukar tempat. Betul, saling balik belakang ni. 140 260. Okey, so 30 dan 40 akan dapat 1200 tolak 20 dan 50 adalah 1000. 1200 tolak 1000 akan dapat 200, betul? 1/200. Okey. Kemudian yang belakang ni darab songsang lah. Macam biasa, anak panah ini gini. So 40 dengan 140. 40 darab dengan 140. Okey, tambah yang ni pula, negatif 20. Negatif 20 darab dengan 260. Okey, itu step yang atas, tingkat pertama. Tingkat kedua pula, negatif 50 darab dengan 140. Tambah 30 darab dengan 260. Okey tak ni? Boleh tak? Ke dah lalu? Boleh. Lama sangat nanti dah lock. Sebab dah malam ni. Ngantuk kan. So buat kurungan. Okey. So 1/200 salin je dulu. Selesaikan dulu yang dalam kurungan tu. Okey, kalau siapa yang buat terus jawapan pun boleh. Daripada sini ataupun daripada ya aku mana-mana terus dapat jawapan kan. Dapat apa? 140 darab 40 tolak dengan 20 darab 260. Dapat apa atas tu? Aduh, 10800. 10800. Okey, yang ni negatif 14800. okey. Kemudian 1/200 kali 10.800, 1/200 kali dengan 14.800 negatif. So dapat 54 lah. Dengan 74. Negatif 74. Ni benda apa je ni? Asal dapat sampai 54 ni. Asal dapat banyak sangat. Ada salah kira. Salah kan? Salah kat mana? Jap, kira jap.
Jangan salah kira ni. Jangan kereta macam mana? Ada salah kira dekat kereta ni. Bahaya ni. Jangan sampai salah Okey, kalau tak nak apa punya takut apa careless. Kira satu-satu. Ini darab ni dulu dapat apa? 5,400 dia. Ke tak? Dapat apa 5,400 depan ni? 4 5,600. Sekejap. 5,600. Yang belakang ni dapat 5,200. Negatif 5,200 sebab negatif kan. So negatif 5,200. So yang ni pula RM7,000. Negatif 7,000. Okay, tambah RM7,800. Okay, so baru selesaikan. So 1/200. Ni tolak kan 400. Kalau rasa takut careless, jangan buat terus Terus buat satu-satu. Okay, yang ni dapat 800. So darabkan 1/200 kali 400 akan dapat 2. 1/200 kali 800 akan dapat 4. So sini X, sini Y kan tadi. So X sama dengan 2, Y sama dengan 4. Sama tak yang sebelah ni? X2, Y4. Sama? X RM2, Y4. Boleh? Boleh faham? Okay, tengok matrik tadi. Sekian sikit. Dia nampak semua. Siapa nak screenshot, boleh screenshot. Okay, screenshot pun nampak kecil nanti. Ikutlah kalau boleh zoom kan. Kenapa tolak 7,800? Sebab ada tambah tu kan. Tu ingat tolak belakang tu. Jangan tolak tu tambah Tambah tu. Ni. Time kita buat ni 40 darab 40 darab tambah. Itu 20 darab 260. Okey, tambah. Okey, boleh faham? Boleh ke tak boleh? Okey Okey, so sampai sini je Nanti boleh tengok balik. Okey, so pula untuk hari Isnin ni, esok malam masa cikgu tak boleh nak buat kelas sebab so apa-apa atas tolak, bawah tambah. Bukan. Dia memang tambah. Ini konsep dia ni. Ni tambah. Saya baik tanya. Ni tambah ni. Ni pun tambah. Tapi di atas ni jadi tolak sebab apa? Sebab ni negatif 20 ni. Sebab tu jadi tolak. Negatif jumpa positif akan jadi tolak. Boleh Hudan? Bukan atas tolak bawah tambah. Dia dua-dua tambah. Okey? Yang kita buat ini darab ni tambah ni darab ni.
Jangan keliru pula. Boleh? So lepas ni, so start esok boleh study PM semua. So good luck untuk SPM. Doa banyak-banyak. Kita dah usaha, so jawab apa tawakal lah. Okay. Apa yang kita buat bukannya sebab usaha kita, nanti result ni bukan sebab usaha kita. Sebabnya result nanti kita dapat, dia akan adjust, kan, betul tak? So Allah yang gerakkan nanti orang tu untuk adjust macam mana. Okay, so doa banyak-banyak. Okay, doa adalah senjata orang mukmin, betul? Okay, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wan-Nas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bin sabr. Okay, insya-Allah kita doakan. Nanti masa exam pun cikgu mungkin akan buat tengoklah macam mana. Okay. Okay, apa-apa boleh WhatsApp cikgu balik. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.